Kita tawaf, ya, mengelilingi Kaabah itu kurang lebih 500 meter, kurang lebih lah. So kali dengan 7 menyamai 3,5 kilometer. Sehari kali 5 kali solat, bermakna kita sudah berjalan kaki sebanyak 45 kilometer satu hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Muhammad Khairi Anwar bin Muhammad Wafa, Mudir Ma'had Tahfiz Ad-Dirasah, akan berkongsi dalam siri yang ke-9 hari ini adalah berkaitan sihat melalui syariat, iaitu rahsia tentang haji dan umrah. Baik. Jadi rahsia bagi haji dan umrah sebenarnya tersimpan di dalamnya adalah rahsia kesihatan. Ya, kesihatan secara umum. Ya, kesihatan dan juga rawatan. Ya. Rahsia haji dan umrah sebenarnya merujuk kepada kesihatan dan juga rawatan. Ya. Sebagaimana kita maklum, ibadah haji dan umrah ni hukum dia adalah apa? Wajib. Ya, kedua-duanya wajib. Jangan ingat haji wajib, umrah sunat, bukan. Kedua-duanya wajib. Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah kamu akan haji dan umrah kerana Allah. Jadi kedua-duanya adalah wajib. Ya, sebab tu bila kita tunaikan ibadah haji pun ada 3 jenis haji, yang 2 daripadanya adalah bersekali dengan umrah. Ya, contohnya ada haji ifrad. Ya, haji ifrad memang haji sajalah. Orang semata-mata datang buat haji saja. Ya, contohnya pergi 10 hari itu, ya, melalui apa tu, dia punya visa khas Arab Saudi. Ya, dia panggil furoda, ya, furoda. Maka pergi itu buat ifrad sajalah. Sampai-sampai terus pergi wukuf Arafah, sempurnakan ibadah haji, balik. Ya. Tetapi bagi 2 yang lain, iaitu haji tamattu', ya, tamattu' dan juga haji tamattu' apa? Iaitu dibuat umrah dulu sebelum daripada ibadah haji bermula. Mana contohnya 2 hari 3 hari sebelum masuknya wukuf, 9 Zulhijjah wukuf Arafah, mana dia sampai awal. Katalah dia sampai sejak daripada 15 Zulqaidah, ya, ataupun mungkin 20 hari bulan Zulqaidah. Jadi dia ada masa lagi lebih kurang 20 hari sebelum hari wukuf. Ya, maka dia buat umrah dulu. Ya, kemudian barulah diikuti dengan haji. Pada 9 Zulhijjah dia baru bermulanya wukuf. Ya. Jadi orang yang membuat umrah dalam musim haji maka dinamakan haji tamattu'. Dan kemudian ada dipanggil sebagai haji qiran. Ya, haji qiran apa dia? Umrah, ya, plus haji. Mana dia niat sekali buat dua-dua sekali. Ya, contohnya orang yang dapat visa furoda tadi dan dia pun memang hanya boleh bergerak itulah sekali saja dalam hidup dia, dia takkan dapat pergi lagi. Mungkin pasal dia dah ada kanser ke apa, contohlah kan. Maka doktor kata awak ada tempoh 10 hari saja untuk hidup. Jadi katalah dia ambil peluang untuk pergi haji juga, dibuat haji qiran. Mana dia pakai ihram, dia niat haji bersamanya umrah serentak, ya, maka dipanggil haji qiran. Nak ceritanya bahawa dalam kedua-dua jenis haji ini adanya umrah. Sebab tu haji dan umrah hukumnya wajib, ya, bukan sunat. Ya,
Yang kita buatkan kali kedua, kali ketiga tu baru nama sunat. Ya, jadi kalau kita dapat peluang pergi umrah, first time sampai, maka umrah tu nama umrah wajib. Kemudian mungkin lepas selang 3 hari nak pergi umrah lagi, nak buat umrah lagi, maka yang kali kedua, kali ketiga tu baru dikira umrah sunat. Jadi boleh jelas ya tentang rahsia ataupun tentang haji tu dulu. Haji dan umrah, hukum dia adalah wajib. Ya. Baik. Jadi kalau kita lihat bagaimana sihat melalui syariat dalam ibadah haji dan umrah. Sebenarnya dalam ibadah haji dan umrah ni 100% boleh kita katakan adalah amal fi'li, ya, iaitu perbuatan secara fizikal. Ya, sebagai contoh, ya, kita dari hotel, ya, katalah kita tinggal di hotel, ya, kita bergerak menuju ke, ya, Masjidil Haram, ke Kaabah. Perjalanan kaki, kita naik jalan kaki 1 kilometer. Kemudian kita balik ke hotel daripada Masjidil Haram 1 kilometer. Kemudian perbuatan kita tawaf, ya, mengelilingi Kaabah itu, ya, seandainya kita ambil ruang yang sederhana lah, kita akan dengan 7 kali pusingan itu akan mencapai lebih kurang 3.5 kilometer. Kemudian kita setelah tawaf, kita akan pergi sa'i, ya, di antara 2 bukit itu, ya, iaitu Bukit Safa dan Marwah, ya, Bukit Safa dan Marwah. So kita akan berulang-alik sebanyak 7 kali. 1 kali pergi kurang lebih 500 meter, kurang lebih lah. So kali dengan 7 menyamai 3.5 kilometer. Jadi kalau kita simpulkan, pergi balik Masjid Haram 2 kilometer, campur 3.5 kilometer, campur 3.5 kilometer. So kita sudah berjalan lebih kurang 9 kilometer. Ya, ini kiraan simple lah, ya, untuk 1 kali solat. So andai kata kita berulang alik 5 kali sehari, kali 5 kali solat, bermakna kita sudah berjalan kaki sebanyak 45 kilometer 1 hari, 5 kali solat. Ya. Tetapi kita maklumlah, bukan tiap-tiap hari kita buat sa'i, bukan, mungkin kita tawaf sunat tu banyak kali. Ya, kalau siapa yang biasa pergi umrah tu, ada kesempatan untuk kita paling tidak 3 atau 4 kali tawaf sunat. Ya, jadi kita sampai contoh sembahyang subuh. Ya, sembahyang subuh di Mekah sana pukul 4.50. So kita dah keluar pukul 3 pagi, dapat sekali tawaf sunat. Kejap lagi kita pergi pukul 11 pagi, dapat tawaf sunat lagi untuk sembahyang zuhur. Kejap lagi sembahyang asar pukul 3.30, ya, kita pergi pukul 2, dapat tawaf sunat lagi. Maghrib pukul 6, kita pergi pukul 5, dapat tawaf sunat. Jadi itu jumlah yang lebih kurang. Sebenarnya dalam 1 hari itu sebenarnya kita boleh buat 5 kali tawaf sunat, tapi saya ceritakan kurang lebih lah, ya. Jadi sebenarnya dalam 1 hari kita telah pun berjalan kurang lebih 45 kilometer untuk 5 kali solat. Ya. Jadi kalau kita ambil kiraan yang purata lah, ya, lebih kurang kita kata 30 kilometer. Ya. Tolaklah, mungkin ada yang tak balik hotel, mungkin ada yang tawafnya beberapa kali saja. Jadi kita ambil kasarnya 30 kilometer.
Didarab dengan selama campur pergi Masjid Nabawi semua, katalah 10 hari kita pergi umrah, so kita berjalan kaki sebanyak 300 km dalam masa 10 hari. Agak-agak sihat tak? Dalam masa 10 hari, ya, dalam masa 10 hari kita berjalan 300 km. Jauh tak? Ibarat kata daripada Seremban kita berjalan menghampiri sampai ke Ipoh ataupun ke Taiping, jalan kaki. Nampak tak? Itu baru ibadah umrah. Kalau ibadah haji, kurang lebih tadi 30 km, kita berjalan selama 40 hari. So dalam masa 40 hari kita menunaikan ibadah haji, kita dah berjalan 1200 km 40 hari. Jauh tak? Ibarat kata kita daripada Seremban berjalan sampai ke Kelantan, patah balik dalam masa 40 hari. Jadi secara fizikalnya kita membuat ibadah haji umrah ni berjalan. Sebab tu hikmah dalam ibadat haji ni kita akan dapat apabila kita berjalan kaki. Jangan ada orang yang pergi tawaf naik skuter. Kalau dia sihat lah. Kalau dia sakit tu kita kecualikan lah. Dia sihat tapi nak naik skuter juga. Di tingkat atas tu ada skuter, kita bayar 100 rial ke 50 rial ke, naik untuk tawaf. Naik, tekan minyak, jalan habis. Jadi tak ada hikmah pergi situ. Dalam ibadah haji kita daripada Masjid Haram nak pergi ke Muzdalifah, ya, kurang lebih 7 km berjalan kaki. Ya, Muzdalifah ke Mina, ya, kita nak jumrah apa semua tu lebih kurang 7 ke 10 km jalan kaki lagi. Baru di situ kita mendapat manfaat ibadat haji dan umrah itu kepada kesihatan tubuh kita. Pada sa'i itu sendiri ada satu tempat yang kita kena berlari-lari, ya. Kena lari-lari anak. Ya, lari-lari anak. Nampak tak? Tujuan dia untuk kita meningkatkan degupan jantung, metabolisme, supaya kita berlari. Kemudian kita pun sedar bahawa dalam badan kita ini 70% ataupun 75% adalah apa? Air. Di bahagian otak kita saja 90% adalah air. So kita bayangkan air-air ni telah terkumpul dalam badan kita sejak lahir di Malaysia ni, masuk macam-macam. Ya, kita dah masukkan Coca-Cola. Ya. Kita masuk kopi 3 in 1. Ya. Kita masuk macam-macam lah air-air yang lain. Air ketum ke apa ke. Ya, macam-macam masuk. Jadi bayangkan, katalah kita ni hidup 30 tahun umur kita. Ya. Maka bayangkan air dalam badan kita ni sudah macam-macam campur. Jadi dengan kita bertawaf, ya, di Masjidil Haram, selepas tawaf kita sunat minum apa? Air Zam-Zam. Ya, sememangnya bila kita tunaikan haji dan umrah ni, air Zam-Zam lah yang kita akan banyak minum. Jadi ibarat macam kereta kan? Kereta ni ada apa? Radiator kan? Ya. Ada radiator kereta ni. Ibarat kata kita masukkan air baru, ya, air Zam-Zam ni. Ya, air Zam-Zam masuk air baru, keluarkan air kotor. Ya, air lama lah, air yang kita minum ni, ya, keluarkan, masuk air baru. Jadi macam kita punya kereta tu ganti radiator air yang baru, yang bersih. Air lama tu dah berkarat, dah hitam. Jadi so kita flush keluar, masuk air baru. Maka badan tu akan jadi lebih sihat. Nampak tak? Ya. Berkaitan dengan tawaf pula, itu dari segi umum ibadat haji itu dapat bergerak.
Kemudian pada tawaf itu sendiri, ya, ada di situ ada Hajar Aswad. Hajar Aswad ni adalah batu magnetik, ya, batu magnetik yang paling kuat di dunia, yang Allah turunkan dari langit, daripada syurga, turun simpan ke dunia sebagai satu frekuensi yang ibarat de 0 Hz, ya. So apabila kita bertawaf, ya, sebab itu kita punya bahagian kiri, mana bahagian jantung, mesti sentiasa menghala ke arah Hajar Aswad. Contohnya kita di sini, ni bahagian kiri, jantung kita di sini. Sebab tu jantung mesti sentiasa mengarah ke arah Hajar Aswad. Kita start tawaf. Nah, pusing mesti lalu tu 1, 2, 3 sampai 7 kali. Sebab jantung kita ni ibarat kata dia punya apa? CPU. Ya, CPU tubuh kita, jantung. So dengan 7 kali pusing, ibarat macam kita reset balik. Ataupun kalau dalam komputer tu kita defrag. Ya, kita defrag balik kita punya DNA, ya, sebab tubuh kita kan ada DNA. DNA ni semua kod genetik kan. Nah, DNA. So mungkin kita dah hidup di Malaysia ni dah macam-macam kod tu dah rosak. Ya, mungkin bahagian rambut dah rosak, bahagian jantung rosak, paru-paru rosak, dia punya DNA tu. Maka dengan kita bertawaf, ibarat kalau macam komputer tu, kita punya CD-ROM kan ada laser kan. Ya. So kita defrag ataupun kita apa? Kita burn kan. Mana kita lalu kan atas magnet tu, sebenarnya dia akan repair balik. Ya, mana-mana DNA yang telah rosak, yang korup tu disusun balik semula. Ya, sebab tu banyak orang balik daripada haji umrah, dia akan rasa sihat. Dia akan rasa kuat. Nampak tak? Ditambah dengan perbuatan tawaf tu sendiri, kemudian dengan gelombang magnetik daripada Hajar Aswad. Ya, maka sebab itulah mendatangkan kesihatan bagi kita. Bukan saja pada jantung, bahkan pada seluruh tubuh. Kita tengok macam artis-artis kan yang mendedahkan aurat. Padahal duduk kat Malaysia ni banyaklah ustaz bagi ceramah, tak berkesan. Langsung pakai tudung, dah cakap, ustaz dah cakap pakai tudung, banyak dah, tapi tak berkesan. Tapi hanya kerana pergi umrah 10 hari, balik langsung terus pakai tudung. Balik terus nak berhijrah, balik terus nak jadi baik. Nampak tak? Pasal kesan daripada tawaf itu, yang telah repair balik seluruh tubuh dia balik kepada fitrah, menjadikan dirinya bersih kembali macam dilahirkan oleh ibunya. Maka sebab tu dia rasa nak kembali balik kepada agama. Hidup dia berubah menjadi seorang yang baik, ya, di samping dengan kesihatan tubuh badan dia. Ya, jadi inilah rahsia haji dan umrah, merupakan rahsia kesihatan bagi orang yang sakit dan rawatan, ataupun bagi yang dah sedia sihat, maka menambahkan kesihatannya. Bagi yang sakit secara fizikal, secara DNA, magnet punya genetik akan diubah balik, ya, menjadi seorang yang lebih baik. Ya, jadi begitulah. Mudah-mudahan perkongsian, ya, 9 siri ini sebenarnya ada lagi pendetailan dia. Ya, cukuplah sekadar itu sebagai gambaran awal untuk kita berkongsi tentang sihat melalui syariat, yang merupakan suatu aturan Allah Subhanahu Wa Taala melalui rukun Islam yang 5, sebenarnya adalah untuk menjadikan kita manusia yang sihat dan sejahtera di atas muka bumi ini. Ya, mudah-mudahan pengajaran yang boleh diambil dapat dikongsikan bersama. Ya, wallahu alam. Sekian dulu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.